Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai adab menjadi seorang murid dalam kita belajar dengan seorang guru ataupun dengan beberapa orang guru dalam hidup kita ini. Kita diajar supaya jaga adab-adab dan juga beberapa peraturan supaya dalam kita belajar tersebut kita akan mendapat yang disebut dengan keberkatan yang datang daripada ilmu yang kita belajar. Kita sedia maklum bahawa belajarnya orang Islam dengan orang yang tidak mukmin, di sana ada perbezaan. Orang yang belajar, orang yang tidak mukmin, dia belajar boleh jadi untuk dapat ilmu untuk dunia semata-mata. Tapi orang yang mukmin, dia belajar untuk sampai ke akhirat Allah. Tu yang penting kita belajar. Dalam masa yang samanya, orang mukmin boleh jadi orang yang tidak mukmin kalau dia belajar untuk luluh periksa. Tapi orang mukmin tak, dia belajar untuk menjadi panduan dalam hidup dia, untuk dengan tujuan untuk membawa kebaikan pada diri dia pada masa yang akan datang nanti. Tu beza dipanggil demikian. Kita belajar, orang mukmin dia belajar, dia bukan sekadar untuk dia belajar yang namakan dengan panduan semata-mata, tidak. Tapi kita belajar dengan tujuan untuk membawa pada kita dekat dengan Allah, menjadikan kita ni dekat dengan Allah ini. Kerana orang yang dekat dengan Allah ni salah satunya orang yang di hidup dia Allah jadikan pada dia bertambahnya ilmu dan bertambahnya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya Allah mengangkat darjat di kalangan orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang ada ilmu Allah angkatkan lagi darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita belajar untuk meningkatkan lagi darjat kita dan menaikkan lagi kedudukan kita. Berbeza dengan orang yang tidak mukmin. Orang yang tidak mukmin dia belajar sekadar untuk dia melebihkan dia di antara manusia, sesama manusia. Berbeza dengan kita. Bila kita belajar, kita nak suruh kita lebih bukan di kalangan manusia, tapi kita lebih di sisi Allah. Tinggi darjat kita di sisi Allah. Tinggi darjat di sisi Allah ni yang menyebabkan kita perlu jaga adab dalam kita belajar. Bila kita boleh jaga adab kita dalam kita belajar, maka kita akan naik darjat kita di sisi Allah. Kemudian pada masa yang sama keberkatan itu datang. Dalam masa yang sama juga dia akan menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Dan segala benda dalam hidup kita ni dipandu dengan ilmu, tidak dipandu dengan hawa nafsu. Orang yang tidak mukmin, dia belajar ni, dia akan menjadikan diri dia menjadikan diri dia untuk dia boleh menguasai nafsu dia, yang menyebabkan nafsu dia akan dijaga oleh yang disebut dengan ilmu dia tak sebelah mana, tapi yang namakan dengan nafsu dia tu menjadi kuat. Berbeza dengan orang mukmin. Orang mukmin dia belajar dengan tujuan dia boleh mengawal dan dia boleh kontrol nafsu dia dan menjadikan nafsu dia ni terdidik yang akhirnya menjadi nafsul mutmainnah. Ini dia akan jadi demikian. Sebab itulah dalam kita belajar ni kita diajar supaya jaga adab-adab. Dan hari ni kita dah sampai adab yang ke-8. Dalam kita belajarnya, dalam kita menuntut ilmu ni kita kena jaga beberapa perkara ni. Kemudian tugas yang ke-8 hari ni, pelajar perlu mengetahui apa sebabnya seutama ilmu itu penting untuk diraihkan. Kenapa kita perlu pada ilmu itu tersebut? Yang ni yang kita belajar. Kenapa kita mesti belajar ilmu ini? Tujuan apa kita belajar ilmu ini? Yang kami maksudkan di sini ialah perihal dua perkara. Dua perkara yang mesti jaga. Iaitu yang pertama, kemuliaan buah yang didapatkan daripada ilmu yang kita belajar. Sebab memiliki dan mengamal ilmu tadi, dan sebab memiliki dan mengamalkan ilmu tadi
Dan yang kedua ialah kukuhnya dalil ataupun bukti kebenaran serta kekuatan dasarnya dalam kita belajar ini sendiri. Yang ni di antara benda-benda yang kita kena jaga. Dalam kita belajar, kita nak tahu apa natijah daripada ilmu yang kita dapat. Macam kita belajar ilmu tasawuf ini sendiri. Tujuan apa kita belajar ilmu tasawuf? Kita akan natijah dia, budi pekerti kita menjadi semakin baik dan semakin halus di kalangan manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar ilmu tasawuf, dia akan menghasilkan apa dia? Hati yang tenang dalam jiwa kita. Kita banyak berlapang dada dalam kehidupan kita. Tatkala mana kita kena ujian, kita tahu bagaimana kita nak kendalikan ujian yang kita lalui, yang kita lalui pada diri kita ini sendiri. Ini orang yang belajar ilmu tasawuf, dia tahu bagaimana waktu mana dia nak marah, bagaimana dia kawal kemarahan dia jaga kemarahan dia. Ni hasil daripada mana? Hasil daripada dia belajar ilmu yang dia dapat ini sendiri. Yang demikian itu seperti ilmu pengetahuan agama dan ilmu kedoktoran ataupun ketabiban mengenai kesihatan. Buah daripada salah satunya ialah kehidupan yang abadi, sedangkan buah yang lain ialah kehidupan fana, yakni yang tidak kekal. Oleh sebab itu ilmu agama jualah yang lebih mulia. Kalau kita belajar ni, dia ada dua. Satu ilmu untuk dunia, satu lagi ilmu untuk akhirat. Mana yang kita kena belajar? Belajar ilmu agama untuk membawa kepada kita ke akhirat Allah yang lebih memuliakan diri kita. Yang ni anda sebut pada pengajian yang sudah kan. Dalam hidup kita ni, ilmu agama ni perkara yang paling asas pada diri kita ni. Nak belajar yang namakan dengan ilmu dunia, belajarlah. Islam tak larang, tapi jangan sampai tertinggal dengan ilmu agama. Di kalangan kita kan berapa ramai orang yang dia hebat dalam bidang apa dia, arkitek, hebat dalam bidang engineering, hebat dalam bidang kedoktoran dan sebagainya. Tapi bila bawa Quran depan dia, tak boleh baca Quran. Tak ada faedah langsung dia belajar yang lain. Bawa Quran tu yang besarnya, kadang-kadang nak baca Quran pun tak boleh. Tak ada hebatnya dia. Hebat seorang, dia adanya Al-Quran, dia adanya ilmu kedoktoran. Dia adanya Al-Quran, dia ada bidang engineering. Dia adanya Al-Quran, dia ada dua-dua. Ni hebat. Yang ni berkat daripada doa yang dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian juga kita, kalaupun kita tak dapat ilmu dunia, kita kena dapat ilmu akhirat. Ilmu akhirat tu yang besar pada diri kitanya. Yang ni yang besar pada diri kita. Ilmu akhirat ni sama ada kita belajar akidah, sama ada kita belajar yang namakan dengan apa dia? Ibadah. Sama ada kita belajar yang namakan dengan ilmu tasawuf pada diri kita ni. Yang ni membawa kebaikan pada diri kita, dipanggil kesan daripada yang kita belajar itu sendiri. Jangan kita belajar membawa pada kerosakan pada kita. Membawa kerosakan pada diri kita ni kerana apa dia? Kerana kita tidak ada yang namakan dengan guru ataupun kita menumpang ilmu daripada mereka. Yang ni jadi rosak. Para hadirin sekalian, tengok orang yang rosak macam mana. Yang 2-3 hari yang sudah ni, bila serang Putrajaya tu kan, misal contoh yang pergi mengamuk di Putrajaya. Yang ni kerana apa dia? Tak ada ilmu lah tu. Orang yang tidak ada ilmu ataupun dia belajar seorang-seorang, dah mula jadi sesat pada diri dia. Dah mula jadi kalut, bawa pedang samurai tu, lebah seorang-seorang dekat Putrajaya. Akhirnya kena tembak, mati begitu je dia. Ni semua ni hasil daripada mana? Hasil daripada orang yang belajar dalam keadaan kesesatan pada diri dia. Ni tidak ada buah, dia panggil. Tak tahu daripada asas mana yang belajar tersebut. Kita tahu dah kita lemah, cari guru-guru, kita menumpang ilmu daripada mereka. Menumpang ilmu daripada guru ni, kita tahu kalau kita belajar dengan guru ni, kesan dia apa dia pada diri kita, kita dapat apa dia daripada dia. Yang ni yang penting yang kita belajar. Ni adab dalam kita belajar. Lebih penting dan lebih berharga lagi, sebab untuk dijadikan jalan yang lurus dalam menempuh kehidupan yang lengang ataupun abadi pada diri kita. Yang lebih penting lagi, kita belajar ni, kita tahu dia akan bawa kepada kita ke akhirat Allah, yang kita akan membawa sampai peringkat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Belajar macam ni. Sebagai contoh lain ialah ilmu berhitung dan ilmu perbintangan. Kiranya jelaslah bahawa ilmu hisab ataupun berhitung itu adalah lebih mulia kerana kukuh dan kuat dalil-dalilnya. Malah jikalau dipergunakan untuk menambah ilmu kedoktoran dan dijadikan percampuran antara keduanya, maka ilmu hisab adalah lebih mulia lagi berbanding daripada ilmu kedoktoran tadi. Itu dia disebutlah. Kalau kita nak tengok yang pentingnya kita belajar ni, kita kena tahu
yang mana prioriti yang kita kena belajar, ilmu mana yang lebih utama untuk kita nak belajar dalam hidup kita. Jangan kita belajar redah je memanjang, jangan. Kita tengok pada seorang, kita tengok pada orang untuk belajar dalam bab ni, kita pun pergi belajar juga, akhirnya tak terkejar kita belajar. Ana biasa tegur ni, kadang-kadang ada jemaah-jemaah yang dia kalut sangat kan, dia kalut nak belajar, dia rasa dia dah lewat dah dia nak belajar. Dia tengok orang belajar, tiap-tiap hari orang belajar, tiap-tiap hari ada kelas ilmu, dia pun kejar juga. Akhir dia tertinggal apa dia? Tertinggal dia nak mengurus rumah tangga dia, tertinggal dia nak menjaga keluarga dia, tertinggal dia dalam perkara demikian. Yang ni pun dilarang dalam Islam. Benda yang apa yang kena utama dalam hidup, yang kena utama dalam diri dia, yang ni dia kena utama. Yang dia kena susun lah, dia kena tengok bagaimana dia mengurus dalam rumah tangga, dalam hidup dia, dalam rumah tangga dia, dalam masyarakat dia. Jangan sampai dia tertinggal yang namakan dengan prioriti ataupun keutamaan yang utama pada diri mereka ini sendiri. Kadang-kadang kan orang kita dia belajar dalam bidang kedoktoran hebat, tapi dalam bidang mengurus rumah tangga tak hebat, yang jadi rosak juga dalam hidup dia. Ataupun dia belajar dalam bidang engineering hebat, tapi dalam mengurus diri dia tak hebat, yang ni rosak juga. Yang ni Islam suruh jaga mana yang keutamaan dalam kita mengatur pada diri kita ni sendiri. Orang kita kan dia belajar, kadang-kadang dia tengok orang dah belajar semangat, orang lain belajar semua, dia pun bekerja juga nak belajar. Dan dia nak bekerja, kemudian lama-lama dia rasa mengah dalam dia belajar. Dia rasa mengah, lama terlentang dia tepi jalan, tak kena gaya ni. Dia tak dah mulalah dia letih lah. Kerana dia bekerja, tak larat kita. Macam orang lumba lari. Awal-awal lagi pecut dah. Awal-awal pecut, memang mengah. Tahu dah pusingan ni banyak. Dah pusingan ni 4 kali 100. Nak sebutnya demikian. 400 meter ni. Dia nya tahu dah 400 meter. Pusingan yang pertama tu lari awal dah, pecut dah. Memanglah penat dia. Nak tunggu 100 meter yang terakhir tu, yang menyebabkan akhirnya pada diri dia nya akan mengah pada diri dia ni sendiri. Ini Islam suruh jaga pada diri kita ni. Kita tahu dah yang mana kita kekurangan. Perhatikan susun sendirilah. Tiap-tiap dalam diri kita ni kita tahu, saya ni dalam bab yang ni tak reti lagi, maka kita belajar. Biarlah orang lain yang dah reti tu, dia belajar yang tinggi sikit. Susun dalam tiap-tiap pada diri kita ni. Malah jikalau dipergunakan untuk menambah ilmu kedoktoran dan dijadikan percampuran antara keduanya, maka ilmu hisab adalah lebih mulia lagi. Dengan huraian ini agaknya jelaslah sudah bahawasanya semulia-mulia ilmu pengetahuan ialah ilmu yang ditujukan untuk mengenali Allah Azza wa Jalla, juga malaikatnya, kitab-kitabnya serta para rasulnya, yang dapat mengantar umat manusia ke jalan yang tiada lain melainkan belajar ilmunya, dan tentu saja termasuk dalam ilmu agama pada diri kita ini sendiri. Yang ni yang kita kena jaga pada diri kita. Maknanya kalau nak dibandingkan dengan ilmu dunia dengan ilmu akhirat, belajar ilmu akhirat dahulu. Yang Nabi biasa pesan dalam diri kita ni, belajar ilmu akhirat terlebih dahulu. Ilmu akhirat ni belajar benda yang asas, tak apa dah. Benda yang asas ni apa dia? Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. 3 benda yang besar ni cukup dah pada diri kita ni. Belajar ilmu akidah dalam memahami tentang apa dia, keyakinan kita pada Allah. Ilmu ibadah, jaga ibadah. Satu, kalau anak-anak kita nak pergi keluar negara dan sebagainya, sebelum daripada dia nak belajar peringkat universiti, yang ni kena jaga dahulu. Kena jaga dan faham terlebih dahulu ilmu-ilmu terhadap perkara demikian. Orang-orang Melayu kita kan, biasa waktu mana anak perempuan dia nak kahwin je, dia buat khatam Quran. Kenapa dia khatam Quran? Yang pengantin lelaki tak khatam pula. Pengantin perempuan je khatam Quran. Sepatutnya dua-dualah khatam. Kalau kita tanya asas dia kenapa, jawabnya karenanya dengan tujuan nak bagi tahu pada anak perempuan, kamu nak berumah tangga ni, lepas pada kamu dah berumah tangga, kamu khatam Quran, artinya kamu dah boleh berumah tangga lah ni. Kamu dah boleh faham dah Al-Quran. Bila kamu dah faham dah Al-Quran, kamu boleh mengurus rumah tangga pada dalam hidup kamu. Ini cara demikian. Satu, dalam majlis khatam Quran tu buat tazkirah. Ingatkan di kalangan pengantin perempuan tersebut, pengantin lelaki baik, pengantin perempuan baik, selain daripada khatam Quran tu, buat tazkirah. Ingatkan pada pengantin perempuan tersebut, ni nak jaga rumah tangga ni, nak bina generasi,
bukan membina generasi untuk dunia saja, tidak, tetapi kita membina generasi sampai ke akhirat Allah, sampai ke syurga Allah. Nak sampai ke syurga Allah ni Quran yang dikhatamkan ini. Quran yang dikhatamkan Quran ni dengan tujuan apa dia? Nak bawa kita kepada akhirat Allah. Ni benda-benda yang kita kena tanam dalam majlis khatam Quran tu. Jangan sekadar kita khatam gitu, marhaban gitu je, jangan. Buatlah ingatan-ingatan. Kerana kalau kita tak buat ingatan, tazkirah dan sebagainya, lepas pada kehidupan dia tersebut, dia tak tahu bagaimana dia nak pandu dalam rumah tangga masing-masing ini sendiri. Ini benda-benda yang demikian kena ingat dan jelas. Dan di saat inilah saat yang terbaik dipanggil demikian, untuk kita nak mengingatkan mereka ini sendiri. Kadang-kadang khatam Quran, dah khatam Quran waktu tu, tak khatam-khatam dah dalam hidup dia ni. Lepas pada khatam tu tak khatam-khatam dah pengantin perempuan. Kerana dia dah khatam dahulu, dia pun tak khatam-khatam dah. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar kita berterusan baca dan baca Quran dalam hidup kita. Kalau kita ada masalah, kita rujuk pada Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ada masalah dalam hidup kamu, kamu bertelagah dalam satu urusan di kalangan kamu, kamu kembali pada Allah dan juga Rasul. Kembali pada Allah apa dia? Kembali pada Al-Quran. Kembali pada Rasul apa dia? Kembali pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat siapa-siapa nak buat majlis khatam Quran tu, buat tazkirah-tazkirah, buat ingatan-ingatan. Ustazah baik, siapa baik yang buat majlis khatam tu, kita ingatkan pada pengantin. Saling nasihatlah. Semua kumpulan marhaban tu nasihat seorang pada pengantin perempuan. Biar dia dengar je nasihat. Masing-masing boleh dengar. Waktu mana dengar tersebut, macam mana nak pandu rumah tangga dalam kehidupan kamu lepas pada ni. Kerana rumah tangga ni, dia banyak ombaknya, banyak geloranya, banyak benda yang banyak ujiannya. Hidup sebelum berumah tangga dengan selepas pada berumah tangga tak sama. Sebelum berumah tangga romantik gila dipanggil demikian. Tapi lepas rumah tangga dia jadi marah gila dipanggil demikian. Garang gila, macam-macam gaya yang menggila-gilakan dipanggil. Yang ni benda-benda demikian kita sebut awal-awal dalam kehidupan kekeluargaan kita. Jangan ingat sebelum rumah tangga tu senyum je. Lepas rumah tangga, dia banyak ujian. Allah jadikan ujian. Syaitan dia tak suka rumah tangga bahagia. Mana ada syaitan yang suka rumah tangga bahagia? Rumah tangga yang taat pada perintah Allah, syaitan suka? Tak. Syaitan tak pernah berhenti untuk menggoda dan merosakkan rumah tangga ni, nak hancurkan rumah tangga ni. Jadi dalam keadaan demikian, syaitan akan cari jalan macam mana nak cucuk, macam mana nak rosakkan, yang menyebabkan akhirnya nak jaga kerukunan rumah tangga ni menjadi sukar. Itu baru rumah tangga. Tak kira lagi dengan apa dia, tak kira lagi dengan orang yang bermasyarakat. Sebelum menjadi pemimpin, semua nampak seronok jadi pemimpin. Cuba tanya orang yang nak jadi pemimpin, semua seronok nak jadi pemimpin. Cuba pegang jawatan pemimpin. Pegang jawatan pemimpin ni, dia akan menjadikan kehidupan yang tak sama dengan kehidupan sebelum menjadi pemimpin. Hidup tak ada lagi privacy. Hidup dalam keadaan yang apa dia? Hidup dalam keadaan orang yang sentiasa mengejar setiap masa dan setiap ketika. Yang ni menyebabkan akhirnya apa dia? Akhirnya kalau tak ada kekuatan Al-Quran, tak ada kekuatan hadis, macam mana dia nak memimpin masyarakat menjadi kekuatan dalam hidup dia? Itu contoh dalam masyarakat. Demikian juga dalam rumah tangga, demikian juga dalam kehidupan kita seharian ini sendiri. Tugas yang ke-9 dalam kita belajar. Tujuan pelajar di saat ia sedang menempuh ilmu pengetahuan ialah menghiasi dirinya. Kita belajar, kita kena ingat, dalam kita belajar tujuan untuk membaiki diri, membina diri, dipanggil demikian. Belajar, kita tahu satu ilmu, kita tukar, baiki diri kita sedikit demi sedikit pada diri kita, khususnya yang batiniah, khususnya dalam soal dalaman. Bila kita belajar ni, boleh mengubah dalaman jiwa kita, menjadi kita semakin tawaduk, menjadi kita semakin pemurah, menjadi kita semakin dekat dengan Allah. Ini dipanggil batiniah. Kerana tak ada orang yang boleh nak mengubah diri kita kecuali kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah satu kaum sehingga kamu mengubah diri kamu sendiri. Tiap-tiap di kalangan kita yang mengubah. Bagaimana kita nak ubah kalau kita tidak ada ilmu? Para hadirin sekalian bayang, kalau kita belajar, kita tak belajar, macam mana kita nak ubah diri kita? Satu Islam suruh kita ni belajar. Hidup ni sentiasa belajar. Dengan tujuan apa dia? Bila kita belajar, kita rasa kita ada benda yang kita kena ubah. Ada benda. Kerana apa dia? Masa kita semakin dekat dengan Allah.
Jiwa kita kena ubah sehingga kemuncak dekat dengan kita mati, biar kita ni bersangka baik dengan Allah. Nak bersangka baik dengan Allah ni menjadi sukar dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati macam mana? Nak sangka baik dengan Allah, Allah sukarnya, kerana nak meninggalkan dunia, nak pergi satu tempat alam barzakh, satu tempat yang tak biasa, tak pernah dilalui. Tiba-tiba nak tinggal saat-saat dunia, berubah sangka dia menjadi sangka buruk pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni nak kena jaga, batin nak kena jaga. Di saat itu tak ada orang yang boleh tolong kita. Doktor tak boleh tolong kita, tak ada tabib macam mana pun tak boleh tolong kita, ustaz tak boleh tolong kita. Yang mampu tolong kita apa dia? Batin kita yang kita sedang asuh. Daripada mana? Daripada ilmu yang kita belajar. Ilmu yang kita belajar ni mengubah batin kita dan memperindahkannya, menjadikan hati kita ni semakin elok, semakin elok, semakin elok. Orang Melayu kita kata dalam hati dia ada taman, dipanggil demikian. Kan orang Melayu kita sebut demikian. Allah nampak je muka bengis, tapi dalamnya ada taman, disebut demikian. Indahlah senang ceritanya. Nampak muka Allah dahsyatnya, tapi dalamnya bagus. Dalamnya ada kebaikan. Kebaikan yang ada dalam tersebut hasil daripada mana? Hasil daripada ilmu yang ada. Orang yang tak ada ilmu, tak mungkin dia akan mengubah diri dia menjadi semakin dekat dengan Allah dengan sifat-sifat keutamaan dalam angan-angan yang keyakinannya ialah hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memperolehkan kedudukan yang tinggi di samping kumpulan kaum yang tertinggi daripada golongan malaikat dan orang-orang yang muqarrabin. Muqarrab, orang yang dekat dengan Allah, yang anda sebut tadi. Kita belajar ni dengan tujuan, apabila kita belajar dengan guru kita dan sebagainya, bagaimanapun ilmu yang kita dapat, kita mengubah diri kita semakin dekat dengan Allah, menjadikan diri kita dekat dengan Allah, ataupun didekatkan martabatnya dengan mereka ini. Maka jangan sekali-kali mempunyai tujuan ingin menjadi kepala ataupun ketua sesuatu golongan ataupun negara. Belajar ilmu ni, banyaknya ilmu yang kita dapat bukan untuk nak jadi pemimpin, tidak. Bukan untuk menjadi ketua di kalangan sama manusia, tidak, yang anda sebut tadi. Tapi kita belajar dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Itu beza di antara orang mukmin dan orang yang tidak mukmin. Perbezaan dalam mereka belajar ini sendiri. Jangan pula mengharapkan datangnya yang dengan mudah sebab ilmu, mengharapkan datangnya duit dengan mudah sebab ilmunya. Jangan harap demikian. Ada ilmu, maka kita ingat harta benda pun datang dekatlah dengan kita. Tak, bukan dengan cara demikian. Ataupun hendak melumpuhkan bantahan orang-orang yang tidak berakal sempurna, ataupun apabila kita ada ilmu, kita boleh mematahkan hujah-hujah orang. Kita belajar dengan tujuan demikian. Bukan, belajar ni bukan untuk bertengkar, tidak. Bukan untuk nak kitanya sampai peringkat kitanya berbantah-bantahan di antara satu sama lain, tidak. Tapi kita belajar untuk melapangkan dada kita, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi sombong. Ilmu ni tidak menyombongkan seorang. Siapa yang dia belajar menjadikan diri dia sombong, bukan dia mendapat ilmu, tapi dia mendapat yang namakan dengan selain daripada ilmu dalam diri dia. Kalau kita belajar lagi sombong kita, aku ada profesor tahu, engkau tak ada profesor, disebut. Aku ada PhD, engkau tak ada PhD. Aku ada master, engkau tak ada master. Aku bidang ini, engkau tak ada bidang ni. Ni semua ni merosakkan, dipanggil. Belajar bukan dengan tujuan demikian. Belajar dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Kalau ada PhD pun, kalau tak boleh nak beramal, dia tidak akan menjadikan keuntungan dalam hidup dia. Kita ada macam mana sekalipun. Sebab tu yang ni title manusia. Manusia boleh bagi, dia nak bagi title macam mana sekalipun. Tapi kita kena jaga. Yang pentingnya kita biar dekat dengan Allah, hasil daripada ilmu yang kita ada ni sendiri. Berapa ramai kan orang yang tak ada PhD pun tapi alim dan warak, dia panggil demikian. Tapi tidaklah bermaksud anda nak masukkan lepas pada ni jangan ambil PhD, tidak. Berapa ramai orang yang kadang-kadang dia ada PhD tapi tak ada ilmu langsung pada diri dia. Berapa ramai orang yang demikian. Maknanya apa dia? Dia tidak dapat ilmu daripada title yang dia ada ini sendiri. Bukan demikian. Kadang-kadang orang dia rasa bahawa dia dah jadi doktor, maka dia berkelayakan untuk berbincang berbanding daripada orang lain. Jangan.
Kita ni, bila kita ada title doktor ke, ada title ustaz ke, ada title apa pun, yang ni tak membawa apa-apa keuntungan pada kita kalau sekiranya kita tidak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tepuk dada, saya ustaz, dia sebut. Engkau tak ustaz, baru nak start, dia sebut. Baru nak start, tiba-tiba nak cakap besar dah dengan agama. Misal contohnya demikian. Yang macam-macam gaya, dia pelekehkan orang. Jangan. Islam ajar apa dia? Dengan ilmu yang kamu belajar ini, kamu tidak mempelekehkan orang dan tidak menjadi bantah-bantah di antara satu sama lain. Ataupun berbangga diri pada kawan-kawan kerana merasakan pandai sendiri. Dia panggil syok sendiri, dia panggil demikian. Dan perasan, ditimpa dengan penyakit perasan. Yang ni ramai di kalangan kita jadi demikian. Kena penyakit perasan, tanya hukum, jawab terus dia. Padahal kalau dia tak tahu, dia jawab je wallahu a'lamu bis-shawab. Allah lah yang tahu yang betul. Orang Melayu kita ni kan berapa ramai, pantang wartawan tanya je, wartawan tanya dia jawab terus. Bab hukum ni kita tengok berapa ramai orang yang petikaikan syariat. Misal contohnya, kadang-kadang dia sebut orang yang tudung pun tak warak sangat pun. Kadang-kadang yang tudung jahat lagi yang tak tudung dia sebut. Dia sebut demikian. Kadang-kadang kan kita biasa dengar demikian. Orang yang tudung pun jahat juga dia sebut. Kita jawab balik, paling-paling tidak dia dah tutup aurat berbanding daripada kamu yang tak tutup aurat. Dia panggil demikian. Ada orang yang mulut dia celupat, dia kata yang semayang pun jahat juga dia sebut. Yang semayang pun jahat juga, baik tak semayang dia sebut demikian. Berbanding daripada yang tak semayang. Yang tak semayang tu baik lagi dia sebut. Baik pada pandangan manusia, tapi dia tak baik pada pandangan Allah. Beza dipanggil demikian. Berapa ramai orang yang tikaikan demikian syariat Allah, yang tikaikan syariat Allah, tak boleh laksanakan hudud. Misal contohnya, hudud mana boleh, tak sesuai. Dia sama dengan mulut orang yang orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak apalah kerana dia tak faham Islam. Kita yang dalam Islam ni patutnya kita bersama dengan Islam. Dia boleh sebut, dia kata tak boleh kalau kita laksanakan hudud masyarakat majmuk, dia sebut. Kita jawab balik, di akhirat nanti majmuk lagi tak? Masyarakat di padang mahsyar nanti lebih majmuk daripada yang ada pada tempat kita sekarang. Di akhirat nanti datang orang Indonesia, dia kata apa dia? Kami ada Pancasila pak, dia sebut demikian. Datang orang apa dia? Datang orang daripada Pakistan, dia kata kami ada undang-undang kami. Datang orang Brunei, kata kami ada undang-undang kami. Datang orang Malaysia, kata kami ada lokrek kami. Misal contohnya, di waktu ini Allah nak guna undang-undang mana? Nak guna peraturan mana? Allah sebut, Allah gunakan peraturan yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang kena sebut, kita orang Islam ni yang kena sebut, ni ajaran agama yang paling betul. Ajaran agama Allah yang paling betul. Tapi tak oleh kerana apa dia? Kerana nak tunjuk pandai. Kadang-kadang kita belajar dalam keadaan nak tunjuk pandai, kita buat hujah-hujah dan yang menyebabkan akhirnya merosakkan di kalangan kita. Kadang-kadang kan kita dengar ada orang yang sebut, dia kata apa dia? Dia kata berdoalah pada Tuhan masing-masing. Berdoa pada Tuhan masing-masing supaya kita diselamatkan. Kalau kita sebut demikian, kita tak terasa ke bahaya akidah kita? Tak bimbang ke dengan akidah kita? Ada setengah orang kata agama ni semua sama, membawa kepada kebaikan. Siapa yang ajar demikian? Kalau ajaran agama ni semua sama, ajaran agama ni semua sama, maknanya kita boleh tukar-tukar agama lah. Agama tak sama. Yang paling betul, innad dina indallahil Islam. Agama yang paling betul ialah Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tegangkan pada orang yang bukan Islam. Ni tak, kadang-kadang kita pula sebut doa pada Tuhan lu lah, dia sebut. Berdoa pada Tuhan lah, Tuhan Allah lah, kita sebut. Kita ajar demikian. Kita kata doalah pada Tuhan masing-masing. Artinya apa dia? Kita sebut Tuhan ni banyak di atas dunia ni sendiri. Bila kita sebut kalimah demikian, kerana apa dia? Kerana kita tak memahami tentang ajaran Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul huwallahu ahad. Sebut Allah ni satu je, Tuhan yang ada satu je. Kalau kita sebut kalimah demikian, tak terasa kebatal akidah yang kita sebut dengan kalimah demikian. Sementara itu ia tidak boleh memandang rendah ataupun pandangan yang seolah-olah menghina ilmu-ilmu yang lain. Jangan kita belajar, kita mempelekehkan kelebihan-kelebihan orang lain. Ada orang-orang lain yang Allah bagi kelebihan-kelebihan tersendiri
pada mereka ilmu yang Allah bagi pada mereka dengan cara ilmu yang sahih lah, bukan ilmu yang tak sahih. Ilmu yang tak sahih inilah yang menyebabkan menjadi kesesatan pada seseorang. Kemudian seperti ilmu berfatwa dalam masalah ifta, dalam masalah keluar fatwa. Ilmu keluar fatwa ni dia kena ada ilmu-ilmu tersendiri. Ilmu nahwu, ilmu bahasa serta ilmu saraf. Ilmu nahwu ni ilmu grammar. Dalam bab grammar bahasa Arab dipanggil demikian. Ilmu-ilmu yang nak letak baris kat mana. Ini ilmu saraf yang disebut dengan yang nak letak mubtada kat mana, khabar kat mana. Tu kalimah-kalimah yang kita belajar. Kat mana PL, kat mana isim, kat mana haraf. Yang ni orang yang pakar-pakar dalam bab tersebut. Allah bagi kelebihan pada mereka dalam kajian-kajian mereka. Kita ni tahu baca je. Baca tak tahu mana PL, mana isim, mana haraf, tak tahu kitanya. Yang tahu kita boleh baca je pada diri kita. Kadang-kadang haraf pun tak tahu kat mana pada diri kita, dipanggil demikian. Kemudian yang semuanya itu banyak bersangkut paut dengan Al-Quran dan juga hadis daripada diri kita. Semuanya ada. Begitu pula jangan menganggap ringan dan remeh pada ilmu yang lain dan termasuk fardu kifayah untuk mencarinya. Jangan kita pandang lekeh pula pada ilmu-ilmu yang lain pula. Ilmu yang kita rasa bahawa tak perlu kita nak cari ilmu-ilmu tersebut. Tidak baik pula apabila kita sangat berfanatik terhadap ilmu keakhiratan sehingga memujinya terlampau sangat dan melebihi batas yang layak dilakukan. Yang ni kena jaga. Melampau-lampau sangat pun tak boleh juga. Kita belajar dalam bidang ni je yang kita nak belajar. Dalam bab ini je yang kita nak belajar. Dalam bab yang lain kita tak nak belajar. Yang ni rosak pada diri kita. Yang diperlukan hanyalah adanya anggapan bahawa ilmu akhirat itu wajib lebih dahulu diperhatikan, tetapi tanpa menyunjungnya setinggi langit, sebab hal ini dapat menumbuhkan masalah yang tidak baik terhadap sahabat yang berpendapat tidak sedemikian. Yang para hadirin sekalian tengok yang sesat tu, apabila kita baca dalam blog yang ditulis tu, yang kena tembak di Putrajaya tu kan, ana baca, ana pening kepala baca tulisan dia. Baca yang dia tulis tu, kerana dia terlampau fanatik sangat, dia nampak akhirat je pada diri dia. Konon-kononnya yang dalam keadaan macam ni yang akhirnya membawa diri dia kerosakan. Mulalah bawa pedang samurai melibah-libah dekat tempat orang. Kerana apa dia? Melampau sangat dalam bab perkara demikian. Kadang-kadang kita ilmu tak berapa banyak, pergi masuk tarikat. Apabila masuk tarikat, yang akhirnya kita terikat. Kita jadi rosak demikian. Ana tak larang daripada jemaah nak masuk tarikat, tapi kena ada ilmu dulu. Jangan kita masuk tarikat dalam keadaan kita tidak ada ilmu. Tak ada ilmu alat pun tak ada. Ilmu asas pun tak ada. Kemudian kita masuk ilmu tarikat, masuk dalam bab tarikat. Akhirnya kita dah terikat. Dah terikat ni, kita pun mula ta'assub dengan guru kita ni, sehingga akan merosakkan diri seseorang. Ada seorang perempuan, seorang suami yang datang berjumpa dengan anak. Dia cerita, dia kata, Ustaz, isteri saya minta saya ceraikan dia. Kenapa minta cerai? Anak saya ada 7 orang, dia kata. Dia kata saya dah tak setaraf dan tak semakam dah dengan dia sebut. Makam apa? Makam darjat di sisi Tuhan, dia sebut demikian. Habis itu dia minta bercerai, dia nak kahwin dengan guru dia sekarang dia. Dia sebut demikian. Anak 7 orang. Anak 7 orang. Sekarang dia tahu pakai baju hijau je lah. Tiap-tiap hari pakai baju hijau tu, dia kata semua kain tudung hijau, baju hijau, kelambu hijau, semua hijau dia sebut. Kerana apa dia? Ahli syurga kan, disebut demikian. Nak sebut sampai peringat demikian. Ni yang ni merosakkan. Tapi jangan pula lepas pada ni tak pakai baju hijau pula gitu. Tapi nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran pada kitanya sampai peringkat demikian. Orang yang belajar yang sampai ni lah terikut. Yang terikut kerana apa dia? Dia jadi ta'assub. Perempuan yang mengikut lelaki tu baru seminggu baru kenal. Kita sebut ni. Baru baca blog dia seminggu je baru. Tapi dah terikut. Dia tu isteri orang, boleh pergi ikut dengan suami orang tu apa pasal? Nak sebutnya sampai peringat demikian. Kerana apa dia? Hasil daripada kerosakan dalam menuntut ilmu. Dia ada benda-benda yang kita kena jaga pada diri kita. Jadi baiklah dimaklumi bahawa orang yang sedang bersemangat dan giat menuntut ilmu itu sama keadaannya dengan orang yang giat untuk mengelolakan hal ehwal pondok-pondok pesantren ini sendiri serta tempat pengajian yang lain.
sama pula dengan tekun belajar di situ, juga tidak berbeza dengan orang yang bersemangat dalam mengembangkan alat-alat pertahanan untuk berperang fi sabilillah jikalau diperlukan. Maknanya belajar pondok, kemudian dengan belajar yang disebut dengan bidang engineering yang mempertahankan negara dan sebagainya, sama je pahala dipanggil demikian. Kalaulah kerana betul-betul tepat dan betul matlamat dalam untuk kita selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tak melarang daripada kita belajar dalam bidang kedoktoran ke, engineering ke, dalam bidang arkitek ke, dalam bidang apa saja pun pada diri kita ni, yang penting boleh bawa sampai ke akhirat Allah. Jangan sampai kita menjadi takbur, jangan. Para mujahidin dan orang yang berani mati untuk memperolehi kesyahidan di medan juang ini sendiri, mereka tidak semuanya pasti memegang senjata, tetapi ada yang merupakan pembantu melayani ini dan itu untuk tentera yang berjuang, dan ada juga yang tugas sebagai pemasak makanan ataupun yang memberi air sejuk apabila sukar mencari air di medan perang, dan ada yang berkewajipan merawat binatang untuk makanan dan angkutan. Semua itu harus bekerja sekuat tenaga untuk memperolehi kemenangan. Tidak seorang pun yang akan tidak kebahagiaan pahala yang memperolehi kemenangan. Tidak seorang pun yang akan tidak kebahagiaan pahala daripada semua petugas yang bermacam-macam tersebut, manakala tujuan utamanya ialah ingin menegakkan dan meninggikan kalimah Allah Ta'ala, bukan untuk mencari harta rampasan daripada musuh yang kalah. Nah, demikian itu pula lah para alim ulama ingin mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan olehnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan mereka yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala juga, hum darajatun indallah. Mereka itu mempunyai berapa darjat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dipanggil demikian. Macam hari ni kita belajar, tak semestinya ustaz je dapat pahala, tak. Yang mengajar je dapat pahala, tak. Orang yang susun kenderaan dapat pahala. Orang yang siapkan tempat ni, tempat yang belajar ni pun dapat pahala. Orang yang buka kipas dapat pahala. Semua ni ada darjat dipanggil, ada kedudukan. Maknanya apa dia? Semua ni ada seni. Ada seni dalam kita nak menyusun dipanggil. Ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka tak mungkin kita boleh buat demikian. Silap buka Swiss yang menyebabkan jadi benda lain. Misal contohnya, silap kita nak kena susun semua ni dapat pahala. Kita jangan ingat bahawa belajar dalam satu bidang je, jangan nak jadi bidang itu je, tak. Tapi banyak ilmu-ilmu yang lain kita belajar ni, semua ni untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga orang di medan juang. Di medan juang tu, orang yang bagi air dapat pahala, orang yang tolong orang yang tolong sapu ubat dapat pahala, orang yang tolong orang berjuang dapat pahala. Semuanya pahala-pahala yang Allah sediakan untuk diri kita. Datang kat sini ni tolong meramai pun dapat pahala. Kita datang bukan datang untuk nak dengar pun, nak ramai. Misal contohnya, nak meramaikan sikit, datang pun tidur juga disebut demikian. Misal contohnya pun dapat pahala, jangan risau. Misal contohnya nak suruh dapat syiar Islam dapat pahala. Tapi lebih-lebih lagi lah kalau kita niat yang baik, dapat niat yang baik itu lebih-lebih lagi lah Allah bagi pahala pada diri kita ni sendiri. Tapi jangan pula lepas pada niat lain pula kitanya kan. Niat kalau begitu datang niat tidur je lah ustaz, niat untuk menunggu, tak. Semuanya Allah sediakan pahala untuk diri kita. Sebab tu kena belajar seni kan. Seni ilmu ni dia ada seni-seni tersendiri yang Allah jadikan pada seorang. Silap tak, ilmu ni Allah bagi pada orang tertentu. Tak semua orang yang Allah bagi kelebihan pada dia. Macam Ana biasa sebutkan, ada orang yang dia boleh bercakap, Allah bagi ilmu pada dia boleh bercakap, dia bercakap dan dia bagi tahu pada orang lain. Kemudian ada orang yang Allah tak bagi pada dia kelebihan ni, tapi dia boleh menulis. Dia menulis tu sedap, dia bercakap tak sedap. Kalau dia menulis sedap terus. Ada demikian. Kadang-kadang ada orang yang menulis pun tak sedap, cakap pun tak sedap, tapi dia boleh hantar pada orang lain. Dia boleh hantar pada orang lain. Dia boleh share pada orang lain. Yang ni pun dapat pahala untuk diri dia. Ini dia panggil demikian dalam hidup kita. Dapat pahala yang Allah sediakan. Kalaulah semua orang satu bidang saja, maka dunia ni tidak akan menjadi indah. Dunia ni jadi indah kenapa? Kerana berbeza-beza ilmu. Berbeza-beza ilmu yang Allah bagi pada seorang ni lah yang menyebabkan jadi keindahan dalam hidup.
Tu dia, kita menumpang di antara satu sama lain. Ada orang yang buat kuih menjadi terus, ada orang yang buat kek jadi terus, ada orang buat kek tak jadi-jadi dia. Memang tangan dia keras sungguh lah. Dia kata kalau dia jadi buat kek memang keras, memang maknanya tak menjadi, tak naik. Dia yang ada potensi apa dia? Beli je kek, dia jangan buat. Kalau dia buat tak menjadi, dia panggil demikian. Ada orang yang menjahit memang halus jahitan dia, tapi ada orang yang menjahit bengkak-bengkok dia ni. Ni menjahit dia ni tak ada potensi untuk menjahit, maknanya tak ada seni, tak ada, dalam istilah kita sebut tak ada bakat untuk jadi demikian. Bakat dia tak ada, yang akhirnya bakat dia apa dia? Bakat dia membeli je, dia panggil beli je. Maknanya cara demikian yang Allah jadikan. Ni cara Allah susun dalam hidup. Ada orang yang membeli pun tak ada bakat, membeli pun tak ada bakat. Dia kalau beli, orang letak harga berapa ni? RM90. RM90 dia bayar RM90. Tapi ada orang yang bakat dia, orang berapa harga ni? RM90. Dia tawar. Akhir yang RM90 dapat RM40. Kenapa? Bijaknya dia dalam membeli. Tu atas. Ada orang yang dia tak bijak membeli, dia bijak menjual, dia boleh menjual. Allah bagi ilmu dalam jualan. Ada orang yang dia tak boleh menjual. Tanya orang, dia tak boleh meniaga. Kerana dia cepat kesian pada orang. Kalau dia meniaga, nak kesian je pada orang. Orang tawar sikit, bagilah, ambil lah. Akhirnya dengan modal habis. Itu cara demikian. Maknanya apa dia? Ilmu tu, ilmu yang kena pelajari dalam hidup kita ni. Ada orang kan dia meniaga, saya ustaz, pelanggan ramai masuk tapi duit tak ada. Anda tanya dia, meniaga apa? Meniaga kedai makan ustaz. Pelanggan ramai masuk, duit tak ada, toyol ke ustaz? Dia tanya. Tak, bukan. Anda kata tu buat jamuan, dia panggil demikian. Buat jamuan, orang buat jamuan kan cara demikian. Maknanya apa dia? Boleh jadi dia letak harga tu tak tepat, boleh jadi dia tak pandai nak urus dalam manajemen dia, yang menyebabkan hilang duit dan sebagainya. Jadi janganlah seorang itu mempunyai sangkaan yang keliru. Dan perlu kita maklumi bahawa orang yang sudah turun daripada martabat yang tinggi itu pasti turun pula nilainya dalam pada pandangan Allah. Tapi martabat yang tertinggi itu adalah para nabi. Bagi para nabi, para waliullah, kekasih Allah, dan para alim ulama yang selalu bekerja untuk kebaikan ummah, juga memperdalamkan ilmu pengetahuannya. Kemudian orang-orang yang saleh, keseluruhan itu menurut selisih darjat dan sesuai dengan amalan masing-masing. Intinya dapat kita mengetahui daripada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik, walaupun benda yang dia buat baik itu kecil sebesar zarah sekalipun, dia akan dipertontonkan di akhirat Allah. Siapa yang buat jahat, walaupun sekecil mana pun, sehalus mana pun yang dia buat, sebesar zarah, dia akan dipertontonkan amalan dia di padang mahsyar Allah nanti. Kesimpulannya ialah setiap orang yang bermaksud melaksanakan ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, sekalipun ilmu apa saja, belajarlah apa pun ilmu, mesti cari redha Allah. Dalam kita belajar ini, redha Allah tu utama. Bukan nak suruh orang kata, tak bawa je kitab, nak suruh orang kata, ui tebalnya kitab, alimnya dia, tak, bukan demikian. Belajar ilmu nak suruh apa dia? Nak suruh Allah redha dengan diri kita, nak menumpang ilmu daripada diri kita. Demikian kita belajar, jangan sampai nak suruh orang kata, jangan, tapi nak cari redha Allah dalam hidup, keutamaan dalam hidup kitanya dalam kita belajar ini. Sekalipun ilmu apa saja, asalkan bukan ilmu yang dilarang dalam agama. Ilmu-ilmu sesat tu tak payah belajar lah dalam hidup kita, kerana ilmu-ilmu tersebut pun diajar. Ilmu macam mana nak sihir orang, tak payah belajar lah. Macam mana teknik nak sihir orang, kan diajar zaman-zaman dulu. Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun orang ajar macam mana nak buat. Nak dapat minyak dagu misalnya, contohnya ni, nak cari minyak dagu ni, orang yang mati kena bunuh, kemudian kena gali kubur dia, kena buat, ambil pula mayat, sandar pula di tiang, diajar satu-satu macam mana cara demikian. Akhirnya dibuat, orang kita ni buat, diletakkan dengan api kat bawah dagu tu pada mayat ini sendiri. Semuanya dibuat benda-benda demikian. Ni kerana apa dia? Hasil daripada dibelajar perkara-perkara demikian. Sanggup belajar, lepas tu dijual lah minyak dagu tersebut.
Dia jual pada orang. Boleh nak dapat minyak dagu ni susah, 20,000, 30,000 dia jualnya. Orang yang nak sihir orang, dia bayar, dia ambil untuk nak apa dia? Nak buat khianat pada seorang tersebut. Ada tak ada zaman sekarang ni? Ada. Sekarang ni orang buat lagi benda-benda demikian. Tunjuk jalan ke mana rumah apa dia, tok batin orang asli untuk nak sihir orang. Tak semua tok batin boleh sihir tu, tak. Tapi benda-benda demikian diajar. Jangan belajar benda-benda demikian. Islam larang. Siapa yang buat benda demikian, dosa besar lah dalam hidup dia. Maka ilmu itu pasti dapat memberikan kemanfaatan padanya dan menaikkan darjatnya. Ini tidak perlu disangsikan lagi. Jadi sudah berupa kepastian dalam kita menuntut ilmu ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang nanti, tugas yang ke-10, dan ana insyaAllah nak cuba habiskan sebelum daripada Ramadan ini, dalam bab ini. Sebelum Ramadan seminggu lagi, minggu depan ke apa ni, minggu depan lah ni. Dan kemudian kita akan terus masuk dalam bab puasa insyaAllah. Dalam bab puasa kita tak masuk dalam bab solat, tapi kita akan terus dalam bab puasa kerana kita masuk dalam bulan Ramadan nanti insyaAllah. Jadi kita cuba jugalah usaha apa dia kita cara demikian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, pada minggu yang sudah nak iklankan pasal apa ni, sumbangan wakaf untuk pembangunan komplek Darut Tibun Nabawi ni, ada jemaah yang tak dapat yang pamphlet ni ada kat depan ni lah. Yang ni ana sengaja sebut ni nak siapkan bangunan, bukan nak siapkan bangunan tu dah ada dah di section 8, nak buat 3 benda pada satu tempat. Ada jemaah tanya kenapa nak buat pusat rawatan Islam Ustaz. Ada jemaah yang tanya lah. Ana jawab kerana pusat rawatan yang ana merawat di section 15 tu ramai sangat yang datang. Yang datang tu bukan sekadar orang Islam, orang bukan Islam pun datang. Orang India pun datang. India, Cina yang datang minta baca doa. Yang India tu bawa dengan air tawar, pakai seluar pendek datang. Minta suruh baca doa. Kita pun baca doa. Lepas pada tu datang balik. Minggu depan datang lagi. Ana tanya kenapa datang lagi ni? Ana sebut datang lagi. Dia kata yang minggu sudah isteri saya demam, hari ni anak saya pula demam, dia sebut. Ana kata kenapa tak jumpa dengan Sami je lah. Jom, dia kata Sami Tuhan Allah tak ada dengar doa, dia sebut. Dia kata Ustaz Tuhan Allah dengar doa, dia sebut. Ana kata gini lah, masuk Islam je lah, ana sebut. Masuk Islam senang sikit. Dah masuk Islam tak payah Ustaz baca lagi, kamu baca sendiri, kata. Kamu baca sendiri, kamu boleh baca sendiri. Dia kata yalah, masuk Islam kemudian hari ni baca dululah, dia sebut. Pandai pula dia. India ni macam-macam jaga. Maknanya yang datang macam-macam gaya, yang berkelahi suami isteri. Ana tanya ni kenapa datang? Suami saya kahwin seorang lagi, dia sebut. India pun ada juga, kahwin 2. Lepas tu ana kata ada ke? Entah, dia buat juga kahwin seorang lagi, dia sebut. Macam-macam gaya, macam-macam. Jadi ramai sangat yang datang tu, datang larat. Dan dengan kita pun jadi penat juga. Baru 2 hari yang sudah ana masuk ward. Kemarin baru keluar. Kerana penat sangat. Tubuh badan penat sangat, banyak sangat, ramai sangat. Kemudian darah pun tak stabil. Kemudian hari ni baru kuliah ni. Dah hampir seminggu jugalah. Hari Senin lagi anak, Senin, Selasa, Rabu, hari ni baru kuliah balik ni. Jadi alhamdulillah. Yang ni perlu kepada dananya lebih kurang 2.5 juta perlukan sangat. Jadi jemaah yang nak wakaf tu nak sangat pada pewakaf ni, dan kita nak letak nama-nama pewakaf tu kat belakang tu, dan nama tu kita nak letak di dinding tersebut lah, insya-Allah, untuk orang niat tiap-tiap di kalangan kita ni. Bukan nak suruh riak, tak, bukan. Tapi nak suruh tiap-tiap di kalangan orang datang tu dia niat pada pewakaf ni sendiri, ataupun budak-budak yang belajar tu dia sentiasa tengok nama-nama ni dan dia akan niat pada orang yang kita wakafkan ini sendiri. Jadi setakat ni kita perlu pada lebih kurang 2.5 juta ni. Dana pun tak sampai 200,000 lagi, tak sampai. Baru yang ada ni sikit sangat. Tapi kalau para hadirin sekalian pakat-pakat bagi sejuta seorang, selesailah. Dan sebut pada minggu yang sudah, insya-Allah. Jadi tambah-tambah orang Shah Alam ni pula banyak duit kan. Jadi kita pakat-pakatlah, insya-Allah. Ni siapa yang tak dapat lagi ni boleh dapatkan lepas pada ni lah, insya-Allah.
Kemudian ada soalan jemaah tanya, adakah orang perempuan nak solat zuhur pada setiap hari Jumaat kena tunggu orang selesai solat dulu walaupun sudah masuk waktu? Minta ustaz berikan penjelasan. Orang perempuan dia tidak jadi wajib untuk solat Jumaat, tapi kalau ada ruang untuk dia datang dan tak bawa fitnah, dia boleh datang. Misalnya contoh masjid-masjid yang besar, misalnya masjid ni kan, masjid besar, kemudian ada ruang untuk orang perempuan datang, dan kalau tak bawa fitnah, dia boleh datang. Yang heran kalau pergi Mekah, rajin pula pergi sembahyang Jumaat ni. Pergi Mekah tu buat umrah, nak je sembahyang Jumaat, tapi tempat kita ni tak datang pula. Nak sebutnya kalau masjid tu besar dan tak bau fitnah, datanglah. Macam Masjid Rahimiyah, besar sangat, misal contohnya, boleh datanglah orang perempuan. Kena tunggu orang perempuannya, kalau dia katakanlah dia tak datang, dia duduk kat rumah, dia kena tunggu habis sembahyang dulu ke? Tak, dah masuk waktu, dia boleh sembahyang zuhur terus. Tu cara demikian. Tak perlulah nak tunggu ni sendiri dipanggil. Kemudian boleh tak tasbih sebanyak 300 kali dibaca dalam sembahyang sunat tasbih dihadiahkan untuk arwah ibu? Tak boleh. Jangan kita tasbih dalam sembahyang sunat tasbih tu sembahyang tasbih kan, sembahyang tasbih. Kalau kita sembahyang dia jadi sembahyang sunat hadiah, yang ni dilarang. Tasbih je lah. Lepas pada sembahyang tasbih tu, doalah untuk arwah ibu. Sayang macam mana sekalipun kita, dia ada kaedah dan aturan yang disusun dalam agama. Jadi kita jangan buat benda-benda yang tidak dibuat dalam ajaran agama, dalam bab ibadah, dipanggil demikian. Kemudian dalam Islam, adakah kita mempunyai istilah darah manis? Jangan ke mana-mana untuk elak kemalangan. Kepercayaan budaya ataupun sekadar ikutan-ikutan. Hukumnya bukankah sepatutnya anak muda dinasihatkan supaya berdoa, tawakal dan percaya pada qada dan qadar, berpegang pada darah manis, jangan ke mana-mana untuk keselamatan. Para hadirin sekalian, darah manis ni istilah orang Melayu kita je. Sebenarnya darah manis ni maksudnya syaitan pun rasa nak terekam. Senang ceritanya. Waktu mana darah manis ni, syaitan geram je dengan orang tunang. Dia nak je dengan orang tunang. Tu yang senangnya. Jadi di waktu ni, kalau kita nak gunakan darah manis untuk yang namakan dengan jangan ke mana-mana, itu salah. Itu salah. Tapi kalau kita guna istilah darah manis untuk kita sebut, kerana darah manis ni kena hati-hati. Kenapa? Syaitan nak suruh rosakkan hubungan. Cuba perhatilah orang bertunang. Orang bertunang ni, dalam tunang tu ada je benda yang dia jadi rasa tak seronok, jadi tak suka, jadi akhir dia macam nak putuskan tunang, dia rasa tak nak kahwin. Kenapa? Syaitan ganggu. Syaitan ganggu. Padahal dia dah bertunang lah. Satu setengah-setengah ulama kata jangan lama bertunang. Tunang sampai 2 tahun. Kahwin 2 bulan nak bercerai. Jangan bertunang lama sangat. Bertunang ni 6 bulan. Jangan cukup sampai setahun, jangan. Tunang kejap-kejap je. Lepas pada tu kahwin terus. Cuma tak ada had dan batasan lah masa dia. Maknanya bertunang ni jangan lama. Kerana apabila bertunang lama je, dia jadi kerosakan pada kita. Dan kalau kita gunakan untuk yang namakan dengan apa dia, untuk yang disebut dengan jangan ke mana-mana, takut berlaku kemelangan dan sebagainya, itu menjadikan kerosakan dalam akidah. Rosaknya akidah ni jadi bahaya lah. Kerana dalam hidup kita ni, kita kena ajar pada anak-anak kita ni, semua benda dalam hidup kita semuanya dipanggil di bawah qada dan qadar Allah. Itu cara demikian. Jadi orang yang darah manis ni tak ada istilah dalam agama, cuma orang Melayu kita sebut. Orang Melayu kita sebut dipanggil demikian. Nak kena jaga-jaga pada diri kita dipanggil demikian. Kemudian tolong doakan anak ni, insya-Allah kita doalah. Ustaz kelas Ustaz Abdullah Yasin esok Jumaat 13 bulan 7 jam 9.30 pagi di Dewan Seksyen 4. Kelas di Surau Seksyen 4 Ustaz Kamal hari Khamis 12 bulan 7 bab tahsin puasa. Tahsinus saum dipanggil. Memperelokkan yang namakan dengan puasa ni sendiri. Yang ni As-Safa ni insya-Allah lepas bulan 11 nanti As-Safa minta ana bawa ke Turki. Jemaah yang nak ke Turki ni ada ni pamphlet kat luar nanti insya-Allah. Siapa yang nak pergi Turki, dan ana pun
jemaah minta supaya berjalan untuk tengok sejarah yang berlaku pada Muhammad Al-Fatih dan juga sejarah yang bagaimana ditawannya Cordoba ataupun Spanyol pula, ditawannya Istanbul itu yang asal kota Konstantinopel kemudian diubah pada Istanbul tersebut. Jadi sejarah di Turki ni banyaklah sejarah di Turki. Jadi kalau jemaah yang rasa nak pergi bersama dengan Nana, bolehlah dalam bulan 11 nanti insya-Allah. Itu pun jemaah yang ada kelapangan insya-Allah. Kemudian ada beberapa CD ni, CD kuliah, siri-siri kuliah Hana ni. Insya-Allah. Usahlah bersedih, berhati-hati tatkala merasai kerinduan. Lepas tu Ustaz Rasulullah Muhammad jaga amal ibadah. Kemudian ada beberapa kuliah ni kat luar nanti perhalian sekarang boleh dapat. Kita doalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma 'alaika man zalamana. Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir auladana. Allahumma shfi marda auladana. Allahumma shfi marda daim nur. Allahumma shfi marda. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Allahumma yassir auladana Suhaimi bin Muhammad Sulaiman, Suhaina binti Muhammad Sulaiman. Allahumma yassir lahuma. Allahumma yassir lahuma. Allahumma ja'alhuma min ibadikas salihin waj'alhuma min ibadikal mukhlasin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.